Tungan di Shah Alam. Perlis dan Kuala Muda Nazar hari ini turun dengan Irfan Bakti menyandarkan harapan kepada skuad muda kerana keadaan barisan pemain yang diselubungi masalah kecederaan membantutkan perjalanan pasukan ini untuk berdepan dengan pasukan Kuala Muda Nazar di Kanga. KL Plus bertemu UPB My Team, sementara Perak juga hari ini turun tanpa tiga tonggak utama iaitu Razali Omar Kandasamy, Arsyad Ayub dan Muhammad Noor Hazrul Muhammad Mustafa yang mengalami penggantungan, sekaligus menceritakan bahawa beberapa pasukan-pasukan yang bertanding untuk musim ini menghadapi masalah yang cukup getir, khususnya masalah penggantungan dan juga masalah kecederaan. Jadi kita akan berehat seketika, kembali selepas ini kita akan tinjau bagaimana kesebelasan yang akan diturunkan oleh Wan Jamak dan juga Peter Butler. Berehat seketika. Baik, terima kasih kepada anda yang terus memilih TV1, saluran informasi pada ketika ini untuk bola sepak kita, bola sepak Malaysia dalam saingan Liga Malaysia. Perlawanan yang akan kami bawakan kepada anda malam ini, perlawanan tumpuan, babitkan pertemuan di antara pasukan bimbingan Wan Jamak, Wan Hassan dan juga pasukan naib juara ataupun finalis Piala FA iaitu Kelantan Darul Naim yang dibimbing oleh Peter Butler. Bagaimana kedudukan pasukan-pasukan yang bertanding sebelum mereka turun dalam perlawanan pada malam ini? Perlis kini di kedudukan yang boleh dikatakan agak selesa kerana Kedah kini sedang berkelebihan dari segi perlawanan, berkedudukan di tempat yang kedua, namun kedudukan 5 atau 6 pasukan ini akan berubah selepas tamat perlawanan 5 perlawanan yang berlangsung malam ini. Selangor dan juga Kelantan dibezakan dengan jumlah perlawanan yang telah dilalui oleh kedua pasukan. Negeri Sembilan UFC juga turun pada perlawanan menentang PDRM minggu lalu di mana mencatat kemenangan 4-0. Perlawanan ke-13 memungut 20 mata. Perak hari ini berdepan dengan pasukan Pulau Pinang di Ipoh. Yang pasti Perak turun berbekal dengan kejayaan pada pusingan pertama di Stadium Batu Kawan dengan 2-1. Pastinya tugas M. Karatu agak getir hari ini kerana akan turun tanpa peledak utama iaitu Razali Omar Kandasamy yang digantung selepas menerima 3 kad kuning. Terengganu, Kuala Muda Nazar, UPB My Team, Plus FC juga walaupun pada awal saingan menampakkan bahawa pasukan kelab ini mempunyai ciri-ciri pasukan yang mungkin akan bergegar, namun menghampiri di pertengahan liga agak mengecewakan skuad bimbingan Mak Zan Ma'aris. Pulau Pinang, Pahang dengan jurulatih baru iaitu Dolah Saleh untuk ditugaskan bagi memastikan Pahang kekal dalam saingan Liga Super. Adakah ia akan mampu keluar dari zon penyingkiran? Pastinya akan ditunggu-tunggu. Sementara PDRM satu-satunya pasukan yang masih belum mencatat sebarang kemenangan setakat ini. Begitulah kedudukan Liga Super dengan 14 pasukan yang bersaing setakat ini. Baik, ada yang mengatakan bahawa apa yang jadi dengan PDRM? Mungkin juga membabitkan senario dari segi sumbangan dan juga kelibat pemain-pemain ternama dalam skuad tersebut pada edisi yang lalu, pada musim lepas, pastinya sedikit mengganggu rentak perjalanan skuad PDRM untuk musim ini. Baiklah, hari ini dijangkakan akan ada perubahan yang cukup menarik membabitkan Negeri Sembilan dan juga Kelantan, bagi pasukan Kelantan khususnya, kerana mereka akan turun tanpa tonggak utama. Noor Farhan Muhammad mengalami hamstring, Indra Putra Mahyudin penggantungan kad kuning. Namun yang mengejutkan saya adalah di kem Negeri Sembilan di mana dua pemain kebangsaan diletakkan selaku pencetak gol untuk pasukan Negeri Sembilan iaitu Syukur Adan yang akan bergandingan dengan Zakwan Azhar. Zakwan memakai jersey nombor 8, abangnya Zafwan memakai jersey nombor 7. Yang membezakan mereka selain daripada status adalah Zafwan beraksi di bahagian pertahanan, Zakwan beraksi di bahagian depan. Selebihnya, Idris Karim dan Rizal Zamri adalah barisan-barisan yang sudah sinonim dengan kejayaan pasukan bimbingan Wan Jamak, Wan Hassan setakat ini. Sementara bagi pasukan Kelantan pula, ada beberapa perubahan dilakukan oleh Peter Butler membabitkan Daud Su Jamaluddin dan juga Khalid Jamlus yang akan berpasangan dengan Nizat di bahagian serangan pasukan Kelantan. Di samping Ezri, Zailul Fitri, Farisham dan juga Syarudi merupakan antara nama-nama yang sudah sinonim dengan kesebelasan Peter Butler. Jadi tugas berat menanti Peter Butler sebenarnya berdepan dengan pasukan Negeri Sembilan di laman sendiri, khususnya bagi pasukan Negeri Sembilan. Namun basic formation football iaitu 4-4-2 dikekalkan oleh kedua-dua pengendali ini. Namun yang menjadi tumpuan sejauh mana keupayaan PI iaitu Badri dan juga Rizal mengekang dua
dua pemain yang mempunyai kepakaran dari segi memegang bola yang lama dan juga hantaran-hantaran menarik, iaitu Idris Karim dan juga Rizal Zamri Yahya. Jadi tanpa membuang masa, kita terus saja ke Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi bersama dengan rakan tugas Hajar Sebulawak. Kelantan pula ada mungkin satu percubaan dari Khalid Jamlus, antara percubaan tepat. Selebihnya nyata agak merisaukan Peter Butler, dan tindakan drastik yang dibuat oleh Peter Butler adalah memasukkan Cik Hishamuddin kerana jentera serangan pasukan Kelantan malam ini nyata sesuatu yang cukup merisaukan bukan saja Peter Butler, malahan penyokong-penyokong pasukan The Red Warrior untuk separuh masa yang pertama tadi. Ketiadaan Indra Putra Mahyudin, Noh Farhan nyata cukup dirasai oleh skuad Kelantan ketika mereka membuat kunjungan ke Paroi untuk perlawanan pada malam ini. Baiklah, lain-lain perlawanan elok rasanya kita tinjau terlebih dahulu di Stadium Perak di Ipoh, kerana di talian pada ketika ini adalah Razmi untuk memberikan butiran lanjut pertemuan di antara pasukan Perak dan juga pasukan Pulau Pinang. Jadi teruskan Razmi. Terima kasih Hafizal. Daripada Stadium Perak di Ipoh ini, kedudukan di separuh masa yang pertama, Perak 0, Pulau Pinang 0. Baik. Perlawanan agak hambar sedikit dengan kedua-dua pasukan. Walau namun begitu, ada beberapa peluang-peluang menarik cuba dihasilkan oleh kedua pasukan. Baik. Maupun Perak ataupun Pulau Pinang. Pasukan Perak bermain agak kebincangan sedikitlah tanpa striker utama mereka. Second half baru saja bermula. Tiada sebarang penukaran dibuat dan tiada sebarang kad juga dilayangkan buat masa ini. Jadi ketiadaan pemain utama Razali Omar Kandasamy sememangnya dirasai. Bagaimana anda melihat saingan pada separuh masa yang pertama? Memang cukup terasa pada separuh masa pertama tanpa kehadiran Razali Kandasamy, kerana di barisan hadapan diletakkan Hafiz nombor 14. Yep. Beberapa peluang cuba dihasilkan oleh menerusi Hafiz ni, namun mungkin kegugupan ataupun belum cukup pengalaman untuk menghadapi suasana-suasana yang begitu menyebabkan beliau ketandusan gol buat seketika ni. Baik, terima kasih Razmi. Sama-sama Bizaf. Baik, Razmi di Stadium Perak di Ipoh, pertemuan di antara pasukan Perak dan juga pasukan Pulau Pinang masih lagi tanpa sebarang jaringan dapat dihasilkan oleh kedua pasukan. Baik, sambil itu kita saksikan juga antara percubaan-percubaan menarik yang dihasilkan oleh kedua pasukan, khususnya pasukan Negeri Sembilan, kerana dominasi Negeri Sembilan pada separuh masa pertama sememangnya tidak dapat dinafikan. Ini antara gerakan-gerakan yang dihasilkan oleh pasukan Kelantan, sambil bagi pasukan Negeri Sembilan saya boleh letakkan S. Kunalan antara pemain yang paling menyerlah, kerana beberapa gerakan-gerakan yang dihasilkan oleh Kunalan kerap kali khususnya di bahagian flanker menghasilkan sesuatu, dan ini jawapannya dengan tolakan dari Syukur Adan memisahkan kedua pasukan. Namun selepas itu masalah komunikasi di antara dua pemain Negeri Sembilan, iaitu Farizal di gawang pasukan Negeri Sembilan dan juga Azwan, ternyata mengundang satu masalah besar yang perlu diselesaikan segera oleh Wan Jamak. Sambil cubaan dari adik ataupun si Zakwan Azhar di separuh masa pertama ada dua percubaan yang dihasilkan, namun bagi Zakwan dan juga Syukur nyata melihatkan bahawa posisi dari kedua-dua pemain ini sering kali berubah, khususnya Syukur yang lebih gemar untuk bertindak di bahagian attacking midfielder bersama dengan Idris Karim dan juga Rizal Zamri Yahya. Tiga pemain ini lebih banyak menguasai bahagian tengah, di samping memberi ruang juga kepada Ching Hong Aik dan juga Rahman Zabul untuk melakukan beberapa gerakan-gerakan menarik dengan overlapping yang dilakukan, khususnya menerusi Ching Hong Aik dan juga Rahman Zabul. Ching Hong Aik lebih menampakkan bahawa kombinasi Hong Aik, Idris Karim, Rizal Zamri dan juga Rahman Zabul memainkan peranan kepada pergerakan Negeri Sembilan, dan ini merupakan antara percubaan awal yang dihasilkan oleh Zakwan terkena tiang untuk sebelum jaringan Syukur Adan dihasilkan pada awal separuh masa yang pertama tadi. Nyata pergerakan pasukan Kelantan khususnya musim Pia, iaitu Badri dan juga Rizal Fahmi, mereka seolah-olah ketandusan untuk mencari siapa sebenarnya target man mereka, kerana Khalid Jamlus nyata diapit dengan man-to-man marking dari Zafwan dan juga Azwan, kerana kedua-dua pemain ini, Zafwan dan juga Azwan, kerap kali membayangi pergerakan Khalid. Ezri juga agak tenggelam, namun keupayaan Badri
setidak-tidaknya bertindak secara solo dengan beberapa percubaan dan juga set pieces yang menarik yang dilakukan oleh kapten pasukan Kelantan ini sebenarnya bolehlah dianggap antara yang sedikit melegakan Peter Butler pada separuh masa yang pertama. Sementara bagi Wan Jamak, Wan Hassan setakat ini nyata keupayaan pemain-pemainnya untuk mengawal barisan tengah Idris Rizal dan